Jadi untuk kita memperincikan lagi dan juga memanjangkan lagi perbincangan mengenai pembubaran Parlimen dan juga pilihan raya umum ke-15, kita akan ada slot khas nanti. Pun begitu, sebelum kita mengorak langkah ke arah perbincangan mengenai pembubaran Parlimen ini, sedikit informasi kita nak kongsikan kepada anda semua. Ini berkaitan dengan alumni MFLS mengorak langkah memperkukuh ilmu dan juga kemahiran demi masa hadapan. Jadi MFLS ini selalu kita bawakan dalam Selamat Pagi Malaysia. Yang membawa panjangnya adalah Malaysia Future Leaders Schools ataupun MFLS. Jadi untuk kali ini kita nak bercakap mengenai alumni MFLS ini. Kita bersama dengan dua orang tetamu. Pertama kita ada Dr. Hanafi Harun iaitu pengarah kluster kepimpinan Ailit Kementerian Belia dan Sukan, dan juga kita ada alumni MFLS itu sendiri iaitu Muhammad Haziq Naim Abdul Wahid yang merupakan Presiden Angkatan Belia MFLS ataupun singkatannya ABM. Jadi hari ini kita dah MFLS ini kita dah bawa perbincangan ini daripada dahulu. Sinilah wujudnya alumni. Tahniah Haziq. Terima kasih. Menghabiskan pelajaran dalam MFLS ini. Tapi sebelum kita pergi kepada Convention Alumni Malaysia Future Leaders School tahun 2022 yang akan diadakan pada 11 Oktober pada hari ini, Dr. Hanafi, mungkin Dr. Hanafi boleh berkongsi sedikit keseluruhan program MFLS dan bagaimana peserta program ini boleh dianggap sebagai alumni. Ada proses-proses tertentu ataupun bagaimana? Dr. Hanafi, silakan. Ya, terima kasih Saudara Rizwan. Terima kasih kepada RTM kerana sudi menjemput kami untuk kesekian kalinya bagi berkongsi cerita, bagi berkongsi maklumat berkaitan dengan Malaysia Future Leaders School, khususnya berkaitan dengan Convention Alumni. Seperti yang saya pernah sebut sebelum ini bahawa Malaysia Future Leaders School atau singkatannya MFLS adalah sebuah program nasional. Cetusan idea daripada pihak kerajaan sendiri. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan untuk kita melahirkan pemimpin masa hadapan yang berwibawa. Ianya telah dilancarkan pada 3 Mei pada tahun 2019 di Dewan Tuku Chancellor Universiti Melaya dalam majlis yang gilang gemilang. Dan kerana ianya merupakan program nasional, dia merupakan suatu program yang sangat tersusun, terancang, di mana dia ada tahap-tahap yang dikenali sebagai tier. Dipanggil tier 1, tier 2 dan tier 3. Tier 1 merupakan fasa saringan di mana pelajar-pelajar pihak sekolah memilih pelajar-pelajar terbaik dari segi akademik, dari segi co-curriculum, dari segi physical fitness. Jadi mereka yang terbaik ini akan pergi ke tahap kedua yang dikenali sebagai tier 2. Di peringkat tier 2 ini mereka akan berkursus selama 10 hari melibatkan aktiviti indoor dan outdoor, dan di sana mereka akan dinilai oleh barisan fasilitator. Dan di sepanjang tempoh 10 hari itu mereka akan didedahkan dengan 5 elemen penting, iaitu aspek kepimpinan, pembentukan watak dan jati diri, kenegaraan, kesukarelawanan dan keusahawanan. Jadi di sepanjang 10 hari mereka akan dinilai oleh barisan fasilitator, dan mereka yang terbaik akan dibawa ke tier 3. Tier 3 ini merupakan fasa terakhir di mana mereka akan mengikuti aktiviti yang lebih advance daripada tahap kedua tadi. Mereka ini bukan sahaja mengikuti program dalam negara tetapi juga di luar negara. Macam tahun lepas peserta-peserta ini yang terbaik 25 orang dipilih pergi ke Expo Dubai, dan insya-Allah pada tahun ini mereka akan pergi ke Korea Selatan dalam program yang dikenali sebagai MFLS Go Global. Dan sehingga kini kita telah rekrut lebih daripada 76,000 orang. Jadi 76,000 orang inilah alumni MFLS, dan kita telah daftarkan, maknanya persatuan, dia ada persatuannya sendiri.
Itulah buat permulaan. Di bawah Haziq. Dan Haziq saya difahamkan adalah Presiden Angkatan Belia MFLS ataupun ABM ini untuk sesi 2022-2023 atau yang kedua. Bermakna ABM ini telah ditubuhkan selama 2 tahun. Betul. Jadi Haziq, macam mana perjalanan selama 2 tahun dan apakah tujuan sebenar di mata Haziq itu sendiri? Alright, terima kasih atas soalan itu tadi. Pertama sekali saya ingin ucapkan jutaan terima kasih kerana menjemput saya bersama-sama Dr. Hanafi pada pagi ini. Sebelum saya menceritakan dengan lebih lanjut apa itu Angkatan Belia MFLS, saya ingin memberi maklum bahawa alumni MFLS dan Angkatan Belia MFLS ini adalah dua entiti yang saling berkait rapat. Macam Dr. Hanafi telah sebut sebentar tadi, kita pun telah melalui pelbagai proses daripada peringkat Tier 1, Tier 2 and Tier 3 sampailah ke tahap untuk kita menguruskan organisasi kita sendiri iaitu Angkatan Belia MFLS lah. Jadi Angkatan Belia MFLS adalah sebuah pertubuhan belia yang berdaftar di bawah Pejabat Pendaftar Pertubuhan Belia, Kementerian Belia dan Sukan ataupun lebih lazim kita kenali sebagai RY. Dan sepanjang 2 tahun pertubuhan kita ini diwujudkan, pelbagai program telah kita laksanakan. Namun program yang kita laksanakan ini berdasarkan 5 teras MFLS, sama seperti yang Dr. Hanafi sebut sebentar tadi, seperti kepimpinan, kenegaraan, keusahawanan, watak jati diri dan juga komunikasi. Dan sepanjang program yang kita lakukan ini memberi khusus kepada alumni-alumni ini bertujuan untuk memastikan kesinambungan daripada program MFLS yang telah kami jalani selama 10 hari di Camp Tier 2 juga pun Tier 3, dan seterusnya daripada program-program inilah kami memastikan ukhuwah antara alumni MFLS yang telah kita selama 10 hari itu kita telah bond, kan? Orang kata bond together tu, kita memastikan ianya terus dapat dikekalkan melalui Angkatan Belia MFLS. Juga nak dimaklumkan bahawa Angkatan Belia MFLS ini bukanlah pertubuhan tunggal kerana kita mempunyai cawangan di setiap negeri seluruh Malaysia termasuk Sabah dan Sarawak dengan keahlian yang berdaftar hampir 1,000 lebih. Seterusnya Angkatan Belia MFLS juga yang menjadikan ianya sedikit unik kalau kita nak membandingkan dengan pertubuhan-pertubuhan belia yang lain. Angkatan Belia MFLS ini ataupun ABM di awal penubuhannya pada tahun 2020, ianya digerakkan ataupun dijalankan sendiri oleh alumni MFLS yang pada waktu dan ketika itu paling tua berumur 18 tahun ataupun pasca SPM lah. Jadi ini semua persediaan kami demi menyahut seruan kerajaan umur belia di bawah 30 tahun. Okey, mungkin Haziq boleh ceritakan sikit, kita ada masa yang panjang. Pengalaman Haziq Tier 1 di mana, Tier 2 di mana dan Tier 3 di mana. Selepas itu program keluar negara mana pergi? Alright, okey. Program Tier 1 ini adalah sebenarnya di peringkat sekolah di mana pihak sekolah, cikgu-cikgu akan memilih student yang berpotensi dalam akademik juga dalam badan kepimpinan untuk dihantar melalui program di Camp Tier 2. Seperti yang Dr. Hanafi tadi, Camp Tier 2 kita akan menjalani kursus selama 10 hari. Seperti saya menjalani kursus 10 hari itu di Kamp Wawasan Negara Ulu Kenas, Kuala Kangsar. Saya orang Perak, orang Kuala Kangsar, memang nak jadi Kuala Kangsar. Jadi di sepanjang orang Kuala. Jadi sepanjang perjalanan di Tier 2 itu semua peserta termasuk diri saya sendirilah kita telah didedahkan dengan 5 MFLS yang utama tadi: kepimpinan, kenegaraan, keusahawanan, watak jati diri dan juga komunikasi. Jadi sepanjang 10 hari ini setiap elemen itu ataupun teras MFLS itu disediakan modul yang telah dirancang sendiri ataupun dibuat khas untuk alumni MFLS untuk melengkapkan kita untuk bersedia menjadi pemimpin masa hadapan. Sebenarnya alumni MFLS ni bukan saja alumni pemimpin masa hadapan, malah pada hari ini pun telah ramai yang menceburi diri dalam bidang kepimpinan. Contohnya sekarang semua universiti ada alumni MFLS termasuk yang berada di luar negara. Kebanyakan daripada alumni kami menyertai secara langsung dalam Majlis Perwakilan Pelajar MPP ataupun SRC lah. Selain daripada itu pemimpin-pemimpin kelab dan sebagainya. Kerana kita berpendapat bahawa pemimpin masa hadapan itu bermula pada hari ini. Betul. Sekiranya kita tidak bermula pada hari ini, kita tak akan dapat pengalaman itu. Seterusnya di Camp Tier 2 ini peserta terbaik juga dihantar ke Camp Tier 3 di mana Camp Tier 3 ini tak semua kita dapat. Kalau di Camp Tier 2 seluruh Malaysia hanya 250 yang terbaik sahaja dipilih ke Camp Tier 3. Camp Tier 3 ini nak masuk tu bukan senanglah bagi saya, ianya bukan satu perjalanan yang mudah kerana di sepanjang Camp Tier 2 kita perlu bersaing dengan ramai lagi rakan-rakan yang lain yang kita faham semuanya terlibat secara aktif dalam akademik, kepimpinan dan sebagainya. Dan di Tier 3 juga lagi sekali kita disaring untuk pergi ke satu lagi yang kita panggil MFLS Go Global. Jadi alhamdulillah pada tahun lepas saya juga terpilih, tak sangka alhamdulillah rezeki terpilih untuk pergi ke Dubai. Sepatutnya kita pergi ke Jepun tapi kita faham situasi semasa pandemik COVID-19 dan sebagainya. Perkara itu tertunda sehinggalah tahun lepas rezeki juga kami dapat pergi ke Dubai bersempena dengan Dubai Expo 2020. Ya, alhamdulillah dan akhirnya dipilih untuk menjadi Presiden ABM yang kedua.
Alhamdulillah. Okey, kita berbalik kepada convention. Doktor, mungkin doktor boleh kongsikan juga latar belakang mengenai Convention Alumni Malaysia Future Leaders School MFLS pada tahun ini. Ya. Convention ini kita adakan tujuannya ialah untuk kita menghimpunkan alumni MFLS ini daripada seluruh negara. Tujuannya ialah untuk kita berbincang, untuk kita mendedahkan perkara yang berkaitan dengan kepimpinan altruistik dan juga bincang mengenai jati diri. Jadi objektifnya pula ialah untuk kita meningkatkan kepahaman apa itu kepimpinan altruistik dan juga kita nak kupas pentingnya nilai jati diri ini. Jadi kita adakan program ini di Pusat Belia Antarabangsa Ceras bermula daripada 13 sebenarnya, 13 sehingga 15 dan program ini kita atur untuk mencapai objektif dan tujuan itu kita ada sesi forum. Kita ada 2 sesi forum. Forum pertama bertajuk Kepimpinan Altruistik di mana ahli panelnya terdiri daripada pensyarah universiti yang setakat ini setelah kumpulan pengesahan ialah Dr. Amir dan moderatornya di kalangan alumni itu sendiri. Saudara Haziq sendiri sebagai moderator dan kemudian kita ada satu lagi forum yang bertajuk Jati Diri di mana panelnya terdiri daripada Ali Iskandar dan juga seorang lagi YB Senator Wan Ahmad Faisal iaitu Timbalan Menteri Perpaduan dan Majlis Perasmian. Majlis Perasmian akan disempurnakan oleh Timbalan Menteri Kewangan 1 iaitu YB Muhammad Saha Abdullah dan majlis penutup akan disempurnakan oleh Timbalan Menteri Belia dan Sukan iaitu Yang Berhormat Senator Datuk Seri T. Liangke. Jadi program ini diadakan selama 3 hari 2 malam dan diadakan di Pusat Belia Antarabangsa Ceras. Dan harapan kita ialah supaya maknanya peserta-peserta ini didedahkan dengan 2 topik penting inilah. Doktor sebut mengenai nilai altruistik sebagai nilai yang diangkat untuk tema convention pada kali ini. Kenapa ia cukup penting? Boleh panjangkan kenapa tema perkataan altruistik itu dipilih untuk convention pada kali ini, Doktor? Ya, sesuai dengan forum pun bertajuk kepimpinan altruistik. Tema yang kita pilih tahun ini untuk convention ini juga ialah memperkasa nilai altruistik. Altruistik ni apa? Ini satu perkataan kan? Yeah. Altruistik ini merujuk kepada sifat suka menolong orang. Sifat suka bantu orang. Sifat suka memudahkan orang lain. Itu altruistik. Jadi sifat ini penting kepada alumni sebab antara tujuan kita mewujudkan program Malaysia Future Leaders School ini ialah untuk melahirkan pemimpin belia yang boleh menyumbang kepada masyarakat, yang boleh berperanan dalam masyarakat. Sebab itu nilai altruistik ini, nilai rasa tanggungjawab, kita nakkan belia-belia negara kita ini, khususnya peserta alumni ini, supaya apabila timbul suatu keadaan yang memerlukan bantuan daripada pihak lain, mereka lah orang yang pertama menyumbang. Mereka lah orang pertama menyumbang dan bersedia membantu. Dan kita tidak mahu belia-belia kita ini apabila berhadapan dengan suatu keadaan yang memerlukan, mereka hanya sifat penonton, hanya ambil gambar masuk dalam Facebook. Kita tidak ada itu. Jadi oleh kerana itu saya nak bawa satu kisah. Kisah ini betapa pentingnya nilai tanggungjawab dan nilai orang yang pertama memberikan bantuan. Ini satu kisah berlaku di New York pada tahun 1964 sehingga tercetusnya satu teori dalam psikologi sosial yang disebut sebagai diffusion of responsibility bystander. Kisahnya begini. Ada seorang gadis di New York. Dia ini balik kerja pagi. 2 pagi balik rumah, apartmen. Jadi dalam perjalanan itu dia diserang oleh seorang lelaki. Apabila dia diserang, akhirnya dia dibunuh. Semasa dia diserang itu, ramai yang menyaksikan beliau diserang. Tetapi masing-masing tengok saja dengan harapan mungkin ada orang lain yang bantu. Mungkin ada orang lain yang bantu. Akhirnya dia meninggal. Ya? Jadi nama perempuan ini ialah
Kitty Genovese meninggal. Jadi ekoran dari tragedi itu, seorang pengkaji psikologi sosial di US pada masa itu, nama ialah John Daly, bersama John Daly. Dia John Daly pada tahun 1968 dia telah buat kajian mengenai peristiwa Kitty Genovese itu dibunuh. Jadi hasil kajian itu menunjukkan bahawa apabila berlaku sesuatu kajian, ramai orang yang menyaksinya, kadar tanggung penurunan tanggungjawab itu tinggi. Maknanya saling harap mengharapkan. Tinggallah timbulnya suatu teori yang dipanggil diffusion of responsibility bystander. Maknanya rasa tanggungjawab itu kurang bila ramai yang menyaksikan. Jadi ini kita tidak mahu sifat itu. Kita nak di kalangan belia kita ini mempunyai sifat menolong yang tinggi, dan kalau berlaku sesuatu, merekalah orang pertama yang membantu situasi itu. Ya, Tuan Haziq. Haziq merupakan orang kata orang pertama dan nanti akan membantu. Ya, jadi Haziq, apakah keterlibatan ABM pada convention pada kali ini? Alright, pada convention yang kali ini, seperti kita tahu, convention kali ini akan diadakan di IYC Ceras. Jadi di peringkat alumni ataupun angkatan belia MFLS, kita hanya menubuhkan jawatan kuasa peringkat alumni untuk membantu jawatan kuasa induk di peringkat pusat lah. Jadi antara tanggungjawab dan peranan alumni pada waktu dan convention yang akan datang ini, kita hanya membantu mengurus daripada segi pergerakan alumni daripada negeri-negeri ke pusat belia antarabangsa Ceras IYC, dan juga kita juga terlibat dalam menguruskan beberapa perkara lain, contohnya menguruskan penginapan, juga terlibat secara langsung dalam menguruskan program-program sepanjang convention. Okey. Doktor, apakah kelainan yang dibawakan convention pada kali ini? Saya difahamkan sebelum ini sudah pun dijalankan satu convention, ini adalah convention kali yang kedua. Ya, convention pertama kita adakan pada tahun 2019 di Dewan Chancellor Tun Abdul Razak Universiti Kebangsaan Malaysia. Ketika itu temanya ialah memperkasa nilai jati diri. Dan pada convention pertama itulah makna dilancarkan persatuan alumni yang dikenali sebagai Angkatan Belia MFLS. Dan sekarang ini Saudara Haziq lah sebagai presidennya. Ketika itu, maknanya pelancaran selain di convention ada pelancaran Angkatan Belia MFLS. Convention kali kedua ini kita adakan pada 13 hingga 15 Oktober ini di Pusat Belia Antarabangsa Ceras dengan tema memperkasa nilai altruistik. Jadi spesialnya kali ini, kalau dulu melancarkan ABM, kali ini kita melancarkan tutor altruistik elite MFLS. Tujuannya apa? Mereka lepasan-lepasan daripada alumni MFLS ini, mereka ini akan membantu elit dalam program-programnya, sama ada sebagai penceramah, sebagai facilitator, dan juga membantu program-program elit lah. Itulah makna kelainan daripada yang pertama dahulu. Okey, mungkin sedikit harapan daripada Haziq penganjuran convention pada kali ini, dan juga Haziq sekarang sedang membawa alumni ABM ini pergi ke hadapan lagi. Apakah harapan Haziq? Jadi harapan saya untuk convention ini dengan harapan agar kita dapat bertemu pada 14 dan 15 Oktober ini di Pusat Belia Antarabangsa. Besar harapan kita agar convention kali kedua ini dapat dijayakan dan diserikan lagi dengan kehadiran rakan-rakan alumni daripada seluruh pelosok negara. InsyaAllah kita berharap agar dengan convention ini ukhuwah kita dapat lebih lagi erat, kerana kita ingin bergerak ke hadapan. Jika ingin kita pergi pantas, kita pergi berseorangan. Tetapi jika ingin pergi lebih jauh, kita harus pergi bersama-sama. Jumpa anda di 14 dan 15 Oktober ini di Pusat Belia Antarabangsa. Dan semoga pergi bersama-sama itu lebih pantas. Ya, betul, insya-Allah. Harapan Dr. Hanafi pula. Ya, harapan kita melalui convention ini mudah-mudahan akan timbulnya semangat atau kesedaran yang tinggi tentang pengamalan nilai-nilai altruistik, dan untuk yang paling pentingnya seperti saya katakan tadi ialah MFLS nak melahirkan pemimpin belia yang boleh menyumbang kepada masyarakat dan jadilah manusia yang bermanfaat. Hadis menyebut khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang banyak memberi manfaat kepada manusia lain. Jadi mudah-mudahanlah bekas-bekas seperti MF ini akan menjadi manusia yang bermanfaat, yang boleh menyumbang kepada masyarakat. InsyaAllah, itu yang kita harapkan pemimpin generasi muda ini. Terima kasih banyak-banyak kepada Dr. Hanafi Harun, pengarah kluster kepimpinan elit KBS, dan juga terima kasih kepada Muhammad Haziq Naim Abdul Wahid, iaitu Presiden Angkatan Belia MFLS, kerana sudi bersama-sama kita untuk berkongsi mengenai convention yang akan dijalankan pada 13 hingga 15 Oktober bertempat di IYC. Baiklah, kita berehat seketika, kita kembali selepas ini dalam Selamat Pagi Malaysia.